Malaysia mencatatkan Guinness Book of Records sebagai sebuah negara yang memilih Perdana Menteri yang paling tua dalam sejarah bagi memimpin sebuah negara. Persoalannya, apakah Malaysia ketandusan pemimpin muda ataupun pemimpin muda kita tiada kualiti? Kita akan ungkap dan rungkai topik ini dalam Wacana Dasar edisi ketiga 2021 sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang ke Wacana Dasar edisi ketiga tahun 2021. Saya Azriq Rosman, hos anda pada hari ini. Jadi sebelum saya pergi ke sesi wacana kita pada malam ini, suka untuk saya perkenalkan penganjur kita pada malam ini, iaitu Inisiatif Tun Perak. Inisiatif Tun Perak merupakan sebuah badan pemikir yang tidak berteraskan kepada keuntungan, non-profit organisation yang telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2019. Sebagai sebuah badan pemikir bebas, ITP mengendalikan program-program wacana, perbincangan, forum dan latihan yang berkaitan dengan dasar dan polisi negara kepada setiap lapisan masyarakat dalam usaha untuk memartabatkan minda negarawan kepada semua rakyat Malaysia. Jadi di pentas Wacana Dasar edisi ketiga pada kali ini, kita bersama dengan saudara ataupun Tuan Haji IR Luqman Al-Hakim. Apa khabar Tuan? Sihat ke? Sihat Azriq. Okey, sebelum kita pergi jauh, suka untuk saya memperkenalkan IR Luqman yang lebih senang kita panggil sebagai IR Luqman lah. Beliau merupakan seorang jurutera pakar di sebuah syarikat petroleum terkemuka yang dan juga merupakan pimpinan utama ISMA, sebuah NGO yang progresif yang terdiri daripada ribuan anak muda profesional. Jadi ringkasnya Tuan Luqman, hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang saya kira sangat dekat dengan hati masyarakat, iaitu dasar pembangunan belia, mana pemimpin muda negara. Jadi untuk dasar belia negara ini, ataupun kita sebut sebagai dasar pembangunan belia mana pemimpin muda negara, Malaysia telah mengalami 3 kali perubahan besar berkaitan dengan dasar kepada orang muda. Yang pertama berlaku pada tahun 1985, yang mana kita memperkenalkan dasar belia negara, dan kemudiannya berubah kepada dasar pembangunan belia Malaysia negara 1997, dan kini sekali lagi dasar kita berubah kepada dasar belia Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 2015. Jadi daripada sudut inti kepada dasar ini saya kira cukup baik. Maksudnya daripada sudut holistik, dasar ini saya kira sangat holistik. Cumanya apa yang kita perlu bincangkan pada malam ini adalah sejauh mana keberkesanan kepada dasar belia Malaysia. Jadi saya terus kepada persoalan yang pertama mungkin Pak Luqman. Okay. Jadi bila kita kerangka asas Malaysia, Malaysia terdiri daripada 32.6 juta rakyat Malaysia, yang mana 10 juta daripadanya adalah kalangan orang muda yang berumur daripada 15 sehingga 30 tahun. Iaitu lebih kurang 1/3 daripada jumlah rakyat Malaysia. Dan kalau kita kira daripada sudut umur purata rakyat Malaysia adalah 30 tahun. Maksudnya umur yang sangat muda bagi negara kita lah, kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara yang lain. Cumanya kita semakin hari semakin menempuh ke aging nation. Cumanya bila kita sebut pada topik pembincangan kita pada hari ini, kita sebut tentang pimpinan muda masyarakat, pimpinan muda negara dan pimpinan muda masyarakat, maka kita tidak boleh lari daripada menggandingkan ataupun menyebut sekali tentang isu politik. Okey. Jadi kalau kita semak dalam situasi politik semasa, kita lihat di parlimen contohnya, dalam kita membincangkan tentang komposisi masyarakat Malaysia yang 30%-nya adalah anak muda, tapi kalau kita tengok dalam parlimen kita sendiri, cuma lebih kurang 0.3% ataupun 0.9% daripada kalangan ahli parlimen adalah anak muda. Okay. Dan terbalik pula dengan orang tua, iaitu bilangan ahli parlimen kita yang berumur lebih daripada 60 tahun
adalah 35%. Jadi sebenarnya bila kita semak, adakah sebenarnya dasar belia Malaysia ini tidak mampu untuk melahirkan pimpinan-pimpinan muda, ataupun sebenarnya dasar belia Malaysia ini adalah satu dasar yang gagal? Silakan komen Tuan Lokman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azriq, rakan saya yang alhamdulillah akrab dan rapat. Muslim-muslimat, hadirin-hadirat penonton yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian. Satu persoalan yang menarik untuk kita rungkai dan bincangkan sama-sama pada malam ini tentang pimpinan muda negara. Tuan Azriq telah membawakan satu statistik yang menarik. Hanya 0.9% ahli parlimen kita merupakan golongan muda yang berusia 30 tahun ke bawah. Sebenarnya hadirin hadirat, kita sedar tak sedar, hanya 2 orang sahaja YB kita di Dewan Rakyat itu yang berusia 30 tahun ke bawah. Yang pertama YB Prabhakaran dan yang kedua adalah YB Syed Saddiq. Selebihnya 220 orang ahli parlimen yang lain merupakan golongan yang telah melepasi usia 30 tahun. Dan fenomena ini kalau kita lihat secara global, bukan sahaja melanda Malaysia, tetapi satu kajian yang dibuat terhadap 45,000 ahli parlimen di seluruh dunia juga menunjukkan trend yang sama, iaitu hanya 1.9% secara global ahli parlimen di seluruh dunia ini berusia 30 tahun ke bawah. Dan kalau kita kata kita kasih peluang dan tingkatkan umur belia itu kepada 40, sebagaimana sebelum ini, kita akan melihat peratusan di Malaysia lebih kurang 27 orang daripada 222 kerusi ya. Hanya 27 orang, iaitu 12%, Azriq. 12% sahaja. Berbanding global, secara statistiknya ahli parlimen di bawah 40 tahun hanya lebih kurang 14%. Jadi Malaysia menghadapi masalah yang sama yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kita bukan berbicara pasal negara kita sahaja. Dan apabila kita berbicara tentang dasar, kita harus melihat kembali, adakah masalah yang kita timbulkan ini, masalah yang kita lihat daripada statistik ini berlaku disebabkan dasar atau pelaksanaan dasar. Bagi saya, dasar belia Malaysia 2015 sudah begitu cantik di atas kertas, sudah begitu sempurna dan hampir lengkap. Tapi daripada sudut pelaksanaan dia bagaimana, Tuan? Okey, pelaksanaan sudah tentu akan ada kepincangan di sana dan sini. Tapi dari segi dasar itu sendiri, saya nak tekankan berlaku kekurangan dan ketirisan yang agak utama, agak besar. Yang pertama ialah dasar belia Malaysia 2015 ini tidak memberikan penekanan dan fokus kepada pembinaan spiritual, dalaman kerohanian ataupun kita katakan keagamaan. Walhal kita telah menyatakan dengan sangat jelas dalam perlembagaan kita bahawa Islam merupakan agama persekutuan, dan majoriti belia yang kita sebutkan 10 juta itu sendiri, majoritinya adalah belia Melayu yang beragama Islam. Tetapi sangat-sangat malang apabila elemen agama itu sendiri hilang, tertinggal dan tidak dapat dilihat dengan jelas dalam dasar. Kita berbicara pasal dasar, belum lagi pelaksanaan dasar, Azriq ya. Dasar itu sendiri sudah hilang dia punya agama dia. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan kita. Baru-baru ini Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri yang telah memerintah Malaysia selama 22 tahun, menjadi Perdana Menteri yang kedua selepas itu. Kedua kalinya. Yang juga kita sebutkan dalam Guinness Book of Records sebagai Perdana Menteri yang tertua di dunia, mengatakan bahawa pendidikan Islam merupakan masalah kepada sistem persekolahan di Malaysia. Dan pendidikan Islam ini tidak mampu membawa kemajuan sains dan teknologi. Pendidikan Islam menyebabkan pelajar-pelajar kita tidak dapat peluang pekerjaan. Jadi kalau beginilah mentaliti para pemimpin kita yang senior, kita bukan cerita pasal pemimpin-pemimpin muda yang baru nak kenal dunia politik. Kalau begitulah pemikiran dan dia punya agenda, tidak mengejutkanlah apa yang berlaku pada dasar dan pelaksanaan dasar negara kita. Tapi Tuan, bila kita tengok dalam dasar belia Malaysia, Tuan AR, di situ ada menyebut tentang pembinaan orang muda secara holistik, yang di situ juga ada sebut tentang isu kerohanian dan sebagainya, walaupun tidak terlalu banyak. Betul. Cumanya dalam konteks Malaysia, Tuan Lokman, kita ada kepelbagaian kaum dan juga kepelbagaian agama. Jadi bagaimana kita mahu untuk menstabilkan ataupun daripada sudut pelaksanaan dasar. Okey.
Persoalan yang menarik, dan kita melihat dalam dasar Belia Malaysia 2015 terdapat 9 bidang keutamaan yang disebutkan secara sangat tuntas dan jelas. Dan hanya dalam bidang keutamaan kedua disebutkan kenegaraan dan jati diri. Hanya di peringkat jati diri itu saja kita dapat lihat elemen-elemen spiritual, dalaman dan juga keagamaan. Kita bukan berbicara nak Islamkan semua belia kat Malaysia. Orang-orang yang bukan beragama Islam juga sebenarnya perlu dibangunkan jati diri dan kesungguhan, komitmen dan kemahiran mereka melalui spiritual, mengikut agama masing-masing. Maksudnya spiritual dan kerohanian ini bukan saja tertakluk pada orang Islam, tetapi kalau kita mengkaji psikologi dan pembangunan manusia secara umumnya, manusia ini digerakkan oleh internal drive, oleh spiritual, oleh rohani. Jadi itulah yang harusnya menjadi tunjang dan akar yang kuat untuk membina belia, dan kegagalan kita dalam membina benda ini tunjang kepada dasar belia negara haruslah kepada pegangan terhadap agama, betul? Betul. Dan disebut juga berasaskan perlembagaan persekutuan, rukun negara. Rukun negara kita yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi itu adalah dalam konteks macam mana kita melihat daripada sudut teras kepada dasar belia Malaysia itu ada sedikit kelumpungan. Okey, baik. Saya cuba untuk bawa perbincangan ini kepada satu kajian yang dibuat oleh IRAS pada tahun 2019 yang mana telah diterbitkan pada tahun 2020, tahun lepas, menunjukkan kadar literasi politik anak muda Malaysia ini menurun dengan sangat-sangat drastik, iaitu daripada 50.07% kepada 29.03%. Jadi apakah punca kepada keadaan ini berlaku? Dia seolah-olah memberi satu gambaran ataupun signal yang orang muda ini sudah mula untuk melarikan diri daripada kancah kepimpinan negara ataupun daripada dan tidak lagi mahu untuk memimpin negara. Mungkin komen daripada Tuan Luqman sikit. Fenomena yang sama berlaku di seluruh dunia. Maksudnya apa yang berlaku di Malaysia hari ini dari segi statistik ahli parlimen di kalangan orang muda dan juga literasi politik juga melanda Malaysia merupakan fenomena yang global. Kajian oleh Global Youth Development Index dalam reportnya pada tahun 2016 juga menyebut literasi politik ini menurun di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Tetapi kita kena faham, literasi politik ini dibahagikan kepada dua. Satu yang formal, rasmi, memang menurun, tetapi statistik juga dan kajian menunjukkan bahawa literasi politik secara tidak normal melalui platform-platform alternatif, sebagai contoh demonstrasi, aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, media sosial meningkat secara sangat mendadak. Dan ini kita dapat lihat apa yang berlaku di Arab Spring 2010. Bagaimana perubahan kepimpinan yang sangat dahsyat berlaku di negara-negara Timur Tengah digerakkan oleh anak muda melalui media sosial. Juga apa yang berlaku di Hong Kong 2019, berbulan-bulan mereka berdemonstrasi di jalanan, pelajar sekolah, pelajar IPT juga digerakkan oleh anak muda. Dan Malaysia juga tidak kecuali, kita ada siri-siri demonstrasi bersih dan akhirnya menumbangkan Barisan Nasional juga digerakkan oleh anak muda. Kalau kita tengok dalam siri-siri tersebut, kebanyakan siri-siri aksi-aksi politik tersebut berlaku pada tahun 2015 dan ke bawah. Cumanya data yang diberi oleh IRIS, penyertaan dalam aktiviti politik turun daripada 42% kepada 31%, mengikuti perkembangan politik 46% turun kepada 28%, perbincangan isu politik dalam kalangan orang muda daripada 48% turun kepada 27%. Ini semua merupakan satu statistik daripada 2015 sehingga kepada 2019. So jadi perubahan yang sangat drastik dalam masa tidak beberapa tahun. So adakah dia kalau kita berbincang dalam sudut lokaliti, adakah Malaysia dia adalah senario yang sama dengan senario yang berlaku di luar negara, ataupun lebih spesifik ada insiden-insiden yang menyebabkan orang muda Malaysia terutamanya meninggalkan politik dan kepimpinan? Ya Azriq, yang saya lihat pertama tadi penglibatan belia dalam platform alternatif politik. Tapi kalau kita menjurus pada statistik yang Tuan baru sebutkan tadi tentang penglibatan anak muda kita literasi politik dalam platform rasmi, dia ada beberapa faktor kenapa benda ni menurun. Yang pertama, dari segi kesedaran dan dari segi dia punya kefahaman dan kemahiran tentang politik. Anak muda kita yang terlalu mentah tidak dapat faham
politik dalam erti kata yang sebenar. Politik ini mungkin difahami secara asas politik kepartian semata-mata. Tetapi kalau kita faham dan mengkaji dengan lebih-lebih detail dan terperinci, politik itu merangkumi semua aktiviti sosial, komuniti masyarakat yang terlibat dengan seorang individu. Jadi dia membawa erti yang lebih luas. Mungkin makna dan definisi ini yang gagal difahami, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda juga hari ini melihat aksi-aksi ahli-ahli politik kita yang senior-senior ni, yang dah lama, yang dah tua, yang dah boleh saya katakan outdated, dan kita tengok sidang Dewan Rakyat kita disiarkan secara live, langsung kan, bagaimana mereka berbicara, kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, pertelingkahan, pergaduhan yang tidak produktif, pergeseran dan polemik politik yang sudah berpuluh-puluh tahun antara individu. Saya boleh sebutkan secara terus terang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir. Anak muda kita muak. Satu nama politik yang tidak asing Anak dalam muda kancah kita politik Malaysia. ya, sangat muak dan sudah mual, sehingga menyebabkan faktor mereka mengundur diri, mengambil sikap tidak ambil tahu, dan akhirnya meninggalkan. Itu saya rasa antara faktor yang besar. Dan ketiga sekali, yang kita tidak dapat nafikan ialah ledakan teknologi. Hari ini kita berbicara tentang IR 4.0, kita berbicara tentang media sosial, dan bagaimana anak muda ini sangat-sangat terikat dan terpengaruh kuat dengan medium baru ini. Kebanyakan parti politik di Malaysia saya lihat masih ketinggalan dari segi medium untuk mencapai, menarik minat dan menyantuni anak-anak muda ini, menyebabkan mereka masih rasa mereka tidak disantuni dengan baik, dan akhirnya mereka rasa politik ini dunia yang berbeza yang tidak perlu dimasuki ataupun difahami oleh mereka. Okey, Tuan Luqman, saya sedikit tertarik dengan komen Tuan Luqman sebentar tadi. Cumanya ada sedikit persoalan yang timbul, iaitu adakah sebenarnya salah satu faktor orang muda menarik diri daripada kancah politik disebabkan ekonomi perut ataupun kekurangan ekonomi yang sangat-sangat hebat melanda kepada orang muda kan. So macam mana kita nak justifikasi masalah tersebut dalam kerangka keadaan semasa hari ini? Saya setuju. Apabila kita berbicara tentang pembangunan belia yang holistik, ia bukan sahaja melibatkan peranan contohnya Kementerian Belia dan Sukan. Bahkan dasar pembangunan belia yang kita lihat, dasar belia Malaysia 2015 itu juga sebenarnya mencakupi pelbagai dasar-dasar lain yang di bawah kementerian yang berbeza, dan sangat banyak kementerian yang terlibat dalam membangunkan belia di Malaysia. Antara faktor yang Tuan Hazri sebutkan tadi, saya sangat-sangat bersetuju, faktor ekonomi, kesempitan dan kesusahan sara hidup belia menyebabkan mereka meninggalkan dan tidak memberikan fokus kepada politik seperti mana yang kita harapkan. Bayangkan kalau anak-anak muda kita yang kerja sebagai driver Grab, mengantar food panda dan sebagainya, dengan kerja yang sangat memenatkan, kadang-kadang 2 kerja 3 kerja sehari untuk menyara keluarga, bila lagi masa mereka nak peruntukkan untuk politik dan untuk berkomunikasi dengan komuniti dan masyarakat setempat. Satu fakta yang menarik bila kita sebut tentang masalah ekonomi orang muda, di sini saya ada satu fakta yang menunjukkan 90% daripada kalangan orang muda kita yang mempunyai pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di universiti dan sebagainya, mempunyai pekerjaan yang tidak sama taraf dengan tahap pendidikan yang mereka ada. Jadi saya rasa ini satu bentuk yang menyebabkan anak muda kita berundur sedikit daripada kancah politik lah. Jadi Tuan Luqman, mungkin sedikit komen sebenarnya dalam kita membincangkan isu-isu yang tadi. Saya tertarik dengan sedikit komen Tuan Luqman yang berkaitan dengan isu perlembagaan dan juga rukun negara. Okey. Baik, berkaitan dengan isu perlembagaan dan rukun negara, apa pendapat Tuan Luqman melihat kepada keadaan orang muda sekarang yang saya nampak sudahlah penglibatan orang muda ini sedikit dalam parti politik ataupun dalam kancah politik. Yang ada pula lebih kepada parti sentrik, bukannya kepada nation sentrik. So apa pendapat Tuan Luqman? Ini satu lagi masalah. Yang pertama, sebelum kita pergi kepada masalah kepartian, kita kena melihat pelaksanaan dasar belia Malaysia 2015 ini banyak bergantung kepada pertubuhan belia. Sebab itu Akta 668
sebenarnya merupakan akta yang dibangunkan, Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia. Satu akta yang sama untuk pertubuhan belia dan pembangunan belia. Dan menariknya kalau kita mengkaji dan menelusuri Akta 668 ini, kita hanya akan jumpa bahagian pembangunan belia dalam akta ini hanya sedikit saja dalam bahagian yang kelima, perkara yang ke-34. Jadi sangat sedikit. Selebihnya semua fokus kepada pertubuhan belia. Dan kegagalan kita membangunkan belia melalui pertubuhan belia sangat-sangat jelas. Dan ini terbukti dalam statistik yang dikeluarkan sendiri oleh KBS. Pada tahun 2014 hanya 381 persatuan belia didaftarkan di bawah ROI dengan keahlian 9,000 orang. Hazrin, kita bayangkan, kita sebut tadi statistik belia kat Malaysia ni 10 juta. Kita ambil 9 juta. Kalau 9,000 per 9 juta ni sebenarnya 0.1% saja, Hazrin. Maksudnya penglibatan orang muda dalam hampir kepada belia tidak ada dalam persatuan belia. 0.1%. Dan menunjukkan trend yang sangat menurun. Setahun sebelum itu, 2014, kita ada 606 persatuan belia dengan keahlian lebih kurang 16,000. Hanya dalam setahun, penurunan bilangan persatuan belia yang mendaftar di bawah ROI dan juga keahlian drop ataupun menurun by 50%. Kita tak menafikan kita ada lebih kurang 3 juta keahlian dalam pakaian seragam pengakap, JPA, rela, pandu puteri dan sebagainya, tetapi yang direct di bawah KBS ini sangat-sangat sedikit. Jadi kita gagal melaksanakan dasar kerana belia kita tak minat berpersatuan. Dia persoalan yang menarik adalah, adakah belia kita tidak minat berpersatuan, ataupun dasar belia Malaysia ini dia membawa kepada yang saya sebut tadi sebagai parti sentrik. Maksudnya saya rasa terlalu banyak bantuan-bantuan yang diberikan dalam pembangunan belia yang ada dalam dasar belia Malaysia. Cumanya daripada sudut capaian tu, macam Tok Luman cakap tadi, sangat-sangat sedikit. Adakah disebabkan faktor politik, ataupun memang orang muda kita tidak minat? Sebab apa? Kalau kita tengok di luar sana, terlalu banyak persatuan-persatuan belia yang tidak establish. Jadi adakah sebenarnya dia tidak minat berpersatuan sebab establishment, ataupun sebab lain? Pandangan saya kuat berpandangan bahawa orang muda kita secara asas tidak minat berpersatuan. Bukan saja persatuan, tetapi tidak minat terikat dengan apa-apa entiti. Ini adalah satu karakter yang kita sebutkan sebagai millennials ataupun generasi Z. Sangat jelas benda ini terbukti dan kita boleh tunjuk dalam statistik. Jadi dasar yang cuba dilaksanakan melalui persatuan belia ini gagal. Dan mungkin sebahagian anak muda, kita tak nafikan sebagian anak muda ini melihat parti politik merupakan satu lagi saluran ataupun jaluran untuk mereka naik. Dan berlakulah apa yang kita lihat hari ini, banyak pimpinan-pimpinan muda yang ada pada hari ini, yang boleh saya katakan muda walaupun taklah begitu muda. Sebagai contoh, kita katakan YB Khairi Jamaluddin, sebelum ni kita ada Rafizi Ramli, kita ada IR Khairi Nizam, kita ada Nurul Izzah, dan kita ada, itu antara yang muda walaupun sebenarnya umur mereka ni dah lebih 40. Sebenarnya mereka ni semua digroom dan dibina dalam parti politik. Jadi kegagalan kita membina kepimpinan baru negara melalui persatuan menyebabkan parti politik memainkan peranan alternatif, dan di situ kita nampak banyak membina. Masalah politik Malaysia ni ialah politik kepartian itu terlalu kuat dan terlalu pekat, menyebabkan anak-anak muda yang terbina dan dididik dalam parti politik ini juga tidak, pandangan saya, tidak mampu berpolitik secara matang, dan dia terikut-ikut dengan cara politik lama orang-orang senior dalam parti. Baik, Tuan Luman, satu bincangan yang cukup menarik. Kita berbalik kepada kepada pimpinan penonjolan pimpinan-pimpinan muda negara, yang mana saya rasa macam kita sebut pada awal segmen tadi, tokoh-tokoh yang naik daripada kalangan muda ni mestilah berada di tempat yang sepatutnya, contohnya di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Jadi walaupun begitu, apa yang saya lihat pada hari ini, tiada kekosongan dalam parlimen untuk diisi oleh orang-orang muda. Orang-orang lama tidak mahu berundur. Umur 94 tahun pun tidak mahu berundur. Jadi jika tempat
itu tidak dikosongkan, bagaimana anak-anak muda kita ini mampu untuk tampil dan menonjolkan diri mereka? Okay? Jadi soalan saya adalah, apakah kita mempunyai satu sebarang akta ataupun dasar yang boleh menghadkan umur kepada pimpinan negara ataupun kita sebut sebagai ahli parlimen contohnya? Apakah ini adalah satu benda yang sangat-sangat perlu, ataupun kita boleh ambil dengan inisiatif yang lain? Silakan Tuan Rahman. Pandangan saya, setakat ini kita tidak mempunyai sebarang dasar ataupun akta perundangan untuk melimitkan had umur ahli parlimen. Tapi saya mencadangkan dan menyarankan, kalau kita boleh menetapkan had umur maksimum, bersara wajib ahli parlimen ni mungkin pada 70 tahun ataupun mungkin 75 tahun. Ini bukan perkara yang baru, dan kita melihat perkara yang sama dibuat oleh beberapa negara maju dunia, sebagai contoh Kanada. Kanada meletakkan had maksimum umur ahli parlimen pada 75 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh meletakkan juga ataupun menurunkan had minimum ahli parlimen, umur ahli parlimen. Bermaksud ini telah dilakukan dan telah diluluskan dalam perlembagaan perundangan kita pada 2 tahun lepas. Kita menurunkan hak umur ahli parlimen minimum 18 tahun bersama dengan umur minimum pengundi. Jadi ini satu benda yang baik, yang positif, yang saya rasa boleh menjadi satu ruang dan peluang yang lebih luas bagi anak-anak muda kita untuk menceburi. Selain daripada itu, kita letakkan had maksimum umur, kita turunkan had minimum umur, tidak mencukupi. Kita juga pada pandangan saya perlu memberikan kuota wajib kerusi parlimen ini kepada anak-anak muda. Sebagai contoh, kita ada 222 kursi. Cadangan yang cukup. Kita ada 222 kursi. Kenapa tidak kita letakkan contohnya 20%? Lebih kurang 44 kursi wajib untuk diduduki oleh anak muda berusia 30 tahun ke bawah. Kalau kita rasa 30 tahun ke bawah itu terlalu muda pun, kita boleh naikkan 35 ataupun 40. Dan ini telah dibuat oleh beberapa buah negara yang lain. Saya sebutkan nama-nama negara ni, kita jangan terkejut. Negara-negara yang telah membuatkan kuota wajib bagi belia-belia di parlimen mereka, contohnya Rwanda, Kenya, ini negara-negara Afrika, Morocco dan Uganda. Kita bukan berbicara pasal negara-negara maju yang kita sering agung-agungkan dan lihat pandang tinggi. Ini negara-negara Afrika, tapi mereka meletakkan kota dan peletakan kota wajib. Ini juga bukan perkara yang baru. Kalau kita lihat negara-negara lain, sebagai contoh Bangladesh meletakkan kota wajib bagi ahli parlimen wanita. 50 kursi wajib untuk wanita. Benda ini diaktakan. Sebagai contoh Kenya juga meletakkan 47 kursi wajib untuk ahli parlimen wanita. New Zealand sebagai contoh meletakkan 7 kursi wajib untuk parlimen untuk bangsa Maori, bangsa orang asli mereka. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Azrik, salah satu cara yang kuat dan yang kita perlu laksanakan ialah melaksanakan minimum kota wajib di parlimen. Barulah parti-parti politik ini akan berlumba-lumba dan terpaksa mengedengarkan orang-orang muda dan juga calon-calon yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut bagi memenuhi kota-kota. Mengapa kita tidak memilih untuk menghadkan tempoh ataupun term kepada ahli parlimen instead of kita meletakkan umur maksimum? Contohnya itu juga merupakan satu cadangan yang boleh kita ambil kira. Dengan meletakkan term tertentu, bilangan maksimum term yang dia boleh serve ataupun berkhidmat, kemudian lepas tu kena ganti dengan orang lain. Tetapi persoalannya yang berganti tu pun boleh jadi orang tua juga. Okay, jadi jangan meletakkan kota wajib orang muda, kita boleh memastikan orang-orang muda akan terkedepan. Tetapi kita perlu berhati-hati, hadirin hadirat. Kerana sebenarnya meletakkan polisi ataupun kota ataupun status quo ini bukanlah penyelesaian yang tuntas. Akhirnya siapa yang akan memenuhi kota-kota wajib tersebut? Kita lihat contoh polisi yang meletakkan 30% wanita sebagai pembuat dasar dalam institusi awam dan institusi swasta. Tercapai tak? Tak tercapai. Bukan kerana kita tidak ada polisi. Kita ada polisi yang sangat jelas, tetapi kita kekurangan wanita untuk mengisi posisi-posisi yang telah diberikan tersebut. Jadi dalam konteks anak muda, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama. Kalau kita memberikan fokus kepada polisi, kepada kota, kepada status quo, tapi sebenarnya
yang paling penting ialah pembinaan anak muda itu sendiri, supaya ada susuk tubuh memenuhi kota-kota tersebut. Mengatakan pimpinan-pimpinan muda negara ini tiada kualiti. Saya tidak berpandangan begitu. Okay? Pandangan saya, Malaysia kalau kita lihat secara general telah melahirkan anak-anak muda yang hebat, bukan saja dalam bidang politik. Kita lihat kita ada juara dunia. Betul. Okay? Kita ada juara dunia dalam sukan. Kita ada pereka cipta. Kita ada saintis yang hebat yang bekerja di NASA dan berjumpa lohong hitam dan sebagainya. Kita ada pereka pembesar suara kereta McLaren di kalangan anak muda Malaysia. Kan kita yang terkini juga, anak-anak muda Malaysia kita juga mencipta perisai yang pertama di negara kita. Itu dalam bidang lain. Dan dalam bidang kepimpinan juga kita melihat sebagai contoh Forbes 30 under 30 Asia, maknanya satu badan Forbes yang mengkaji kepimpinan anak-anak muda di Asia. 14 orang anak muda Malaysia tersenarai dari segi kepimpinan dalam pelbagai bidang yang mereka ceburi. Dan kita juga ada CEO muda di dalam korporat. Betul. Kita ada Jalil Rashid, kita ada yang mulia Tengku Taufik, yang kita consider sebagai anak muda yang menjadi CEO dalam GLC. Dan ramai lagi, kalau nak sebut satu persatu tak habis kita punya forum malam ni. Itu dalam pelbagai bidang. Okay? Termasuk juga bidang politik dan kepimpinan. Kita tidak ketandusan. Okay? Tetapi sistem yang ada pada hari ini, ruang dan peluang agak membataskan. I see. Budaya kerja dan contoh yang ditunjukkan dalam parti politik oleh ahli-ahli politik yang lebih senior juga merosakkan budaya anak muda yang sangat berpotensi ini. Akhirnya mereka terpaksa mengikut dan menjejaki. Itu satu perkara yang baik. Kalau kita tengok sekarang Tuan Luqman, anak muda ini dijadikan barang dagangan oleh parti-parti politik. Masing-masing mengakui yang mereka ini ada sokongan orang muda, mereka ini ada wakil orang muda dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka ini menjadi kita panggil sebagai perhiasan politik, yang bila mana tiba pilihan raya ataupun bila mana tiba untuk memilih kepimpinan, orang-orang muda akan terpinggir. Jadi persoalan saya adalah Tuan Luqman, di manakah sepatutnya orang muda ini berada dalam struktur kepimpinan negara pada ketika ini? Adakah sebagai pengikut kepada pimpinan-pimpinan lama, ataupun pimpinan-pimpinan lama perlu memberi laluan yang lebih luas kepada anak muda untuk memimpin negara? Silakan. Saya merasakan kita perlu satu perubahan yang drastik, ataupun satu anjakan paradigma yang besar. Kalau kita berurusan dengan budaya kerja dan suasana senario politik pada hari ini, walaupun kita mampu melahirkan banyak anak muda yang berada di parlimen, di Dewan Undangan Negeri dan dalam posisi-posisi penting negara, tetapi dengan budaya kerja, dengan kualiti pembangunan insan yang ditakuk lama, kita tidak boleh pergi jauh, Azri. Kita akan terus berhadapan dan bergelut dengan masalah yang sama. Sebab itu beberapa cadangan saya nyatakan tadi merupakan antara langkah drastik yang akan menolak kita untuk melahirkan satu gerak kerja baru bagi melahirkan anak muda dalam kepimpinan negara. Tetapi yang penting willpower ataupun kesungguhan itu perlu lahir daripada kalangan ahli politik yang ada sekarang. Sebab sebarang akta atau sebarang polisi yang kita nak bangunkan sekarang akan terpaksa melalui parlimen yang hari ini didominasi iaitu 99.1% oleh orang-orang yang lebih usia daripada 30 tahun. Jadi sukar ya, agak mencabar. Anak muda mungkin perlu memikirkan cara yang lebih kreatif dengan menggunakan platform politik alternatif yang saya sebutkan tadi, ataupun menubuhkan parti baru. Hari ini kita lihat ada beberapa parti yang baru walaupun kecil, tapi telah menampilkan orang-orang muda yang berkredibiliti, berkapasiti dan boleh pergi jauh pada pandangan saya. Jadi mungkin itu adalah satu cara kita tubuhkan satu parti baru yang mampu mengumpulkan majoriti anak muda. Kita kena faham selepas kita menurunkan umur mengundi pada 21 ke 18, bermakna akan ada lebih kurang 4 juta pengundi baru pertama kali pada pilihan raya akan datang. Kita tak masuk lagi, ada 4 juta yang sebenarnya belum mengundi lagi, yang sepatutnya dah sampai umur mengundi 21 sebelum ni tapi tak mengundi, tidak berdaftar.
tidak berdaftar dan tidak mengundi. Jadi kita ada total hampir 8 juta anak muda yang masih belum disantuni dengan baik. Kalau kita kira jumlah pengundi dalam PRU yang lepas lebih kurang hampir 15 juta, maksudnya kita akan ada peningkatan 50%. 15 juta tambah lagi 8 juta yang baru ini. Jadi siapa yang mampu menyantuni, mempengaruhi dan menggarap anak muda 8 juta ini boleh buat perubahan besar dalam pilihan raya akan datang. Okey, baik, Tuan Luqman, sedikit mungkin daripada satu perbincangan yang cukup padat dan satu perbincangan yang cukup menarik bagi orang muda, mungkin sedikit wrap up ataupun sedikit rumusan daripada Tuan Luqman untuk kita punya topik pada hari ini. Saya merasakan dasar Belia Malaysia 2015 telah sangat baik, hampir sempurna kalau kita tambah baik elemen spiritual, kerohanian dan juga keagamaan. Apa yang perlu ditambah baik ialah dari segi pelaksanaannya, budaya kerja parti-parti politik dan juga pemimpin-pemimpin negara sedia ada dalam membangunkan potensi belia. Mereka harus jujur, tidak terikut-ikut dengan pertelingkan politik semasa, dan mereka juga harus meletakkan kepentingan politik mereka ke tepi, memberi ruang kepada anak muda, melatih anak muda, memberikan coaching, mentoring yang sebaiknya, dan memperjuangkan perubahan-perubahan dasar, perubahan-perubahan akta yang saya sebutkan tadi. Bahkan kita punya undang-undang perlu digubal dengan sangat drastik supaya kita akhirnya mampu membina satu generasi yang berkemahiran, berkredibiliti dan mampu mentadbir negara kita dengan amanah. Amanah itu dibina oleh spiritual dan kerohanian, keagamaan itu, dan dengan kekuatan ini hasil latihan, hasil pelbagai inisiatif yang sedia ada. Saya rasa itu adalah rumusan yang saya buat. Masa depan di tangan anak muda. Jangan terikut-ikut dengan budaya lama. Kita perlu mencipta budaya politik baru dan kita perjuangkan sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Baik, mungkin itu adalah sedikit rumusan daripada Tuan Luqman berkaitan dengan kita punya wacana dasar edisi yang ketiga berkaitan dengan isu kepimpinan anak muda, di mana kepimpinan anak muda Malaysia. Jadi sedikit apa yang saya dapat daripada wacana dasar ini, kita bukanlah memusuhi pemimpin senior, tapi kita ingin satu ruang ataupun satu keadaan yang memberikan sedikit ataupun lebih kepada golongan muda untuk menimba pengalaman ataupun untuk mewarisi tanah Malaysia yang kita cintai. Mungkin setakat itu sahaja sesi wacana kita pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Luqman dan juga terima kasih kepada inisiatif Tun Perak atas satu penganjuran wacana dasar yang saya kira cukup baik, dan insya-Allah kita akan saksikan wacana dasar edisi-edisi yang seterusnya pada masa dan waktu yang sama pada minggu-minggu yang hadapan. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.